Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. إلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا ولجداتنا ولمشايخنا. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك شمس الضحى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك بدر الدجى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل الصحابة أجمعين وحسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Seterusnya tuan-tuan dan puan, marilah kita sama-sama membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له
الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat maghrib berjemaah. Kemudian alhamdulillah kita mampu duduk sebentar dalam majlis ilmu menjelang Isya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa mempelajari satu bab daripada ilmu dengan niat untuk diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, maka ianya lebih baik daripada sembahyang sunat 100 rakaat. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dengan adanya kita berada dalam majlis ilmu juga akan mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, ilmu yang kita nak ulang kaji masih lagi berkenaan dengan nikmat-nikmat surga. Sebagaimana yang kita yakini bahawa kehidupan dunia ini adalah sementara, hidup di akhirat adalah kekal abadi. Di sana ada dua tempat saja, surga, neraka. Dan kita berdoa mudah-mudahan kita masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala dan terhindar daripada neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan banyak doa-doa kita setiap hari kita minta surga dan terhindar daripada azab neraka. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih ad-dajjal. Dan banyak lagi, saya fikir tuan-tuan dan puan memang baca doa itu setiap hari. Paling kurang pun 5 kali dalam sehari semalam. Mudah-mudahan Allah ijabah, Allah makbulkan doa kita. Namun begitu, bila kita baca hadis-hadis yang berkenaan dengan nikmat-nikmat surga, insya-Allah akan semakin gemar, semakin bersemangat kita untuk berdoa dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan surga. Demikian juga sebaliknya, kita sentiasa berdoa kepada Allah agar terhindar daripada neraka. Dengan itu insya-Allah kita hidup ini agak slow sikit untuk melakukan amalan-amalan yang menjurus ke neraka Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Jadi oleh kerana itu tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, surga neraka, dosa pahala mestilah kita sebut setiap hari. Bahkan zikrul maut, menyebut mati, mengingat mati, itu pun kena sentiasa kita sebut supaya kita timbul kesedaran bahawa hidup kita sementara dan di akhirat nanti adalah kekal abadi. Kita hidup di dunia ini mungkin 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, tapi akhirat satu hari sama dengan 1000 tahun. Dan di sana kekal, khalidina fiha abadah. Kalau kita masuk surga, insya-Allah khalidina fiha abadah. Kekal buat selama-lamanya. Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, yang terakhir pada bulan lepas kita baca ayat yang berkenaan dengan keadaan surga. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Muhammad ayat ke-15.
yaitu masalul jannati allati wa'idal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatin lisyaribin wa anharum min asalin musaffa wa lahum fiha min kulli samarat wa maghfiratum min rabbihim. Disifatkan surga yang telah dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa ialah seperti berikut, iaitu ada padanya beberapa sungai dari air yang tidak berubah rasa dan baunya, dan beberapa sungai dari susu yang tidak berubah rasanya, serta beberapa sungai dari arak yang lazat bagi orang yang meminumnya, dan juga beberapa sungai dari madu yang suci bersih. Dan ada pula untuk mereka di sana segala jenis buah-buahan serta keampunan dari Tuhan mereka. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, nikmat ini akan kita kecapi ataupun akan kita rasakan. Tapi berdasarkan ayat ini, orang yang masuk ke dalam surga itu yang akan mendapat nikmat-nikmat yang ada di dalamnya, iaitulah orang yang bertakwa kepada Allah. Jadi, tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, tiada lain usaha kita sekarang ini, sementara kita hidup ini, iaitu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja tuan-tuan, ya. Yang berikutnya kita juga selalu baca malam Jumaat ataupun hari Jumaat akhir surah Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang yang beriman dan beramal saleh, tempat mereka adalah surga Firdaus. Jadi sebagai syarat utamanya nak masuk Firdaus, iaitu iman dan amal saleh. Itu saja tuan-tuan. Jadi dengan iman dan amal saleh yang kita lakukan hari ini sebelum kita mati ini, matilah tak boleh beramal lah, terputus amal kita. Maknanya tak boleh beramal lah. Jadi semasa hidup inilah, semasa sehat inilah kita beramal, dan iman kita tingkatkan, insyaAllah kita akan masuk Jannatul Firdaus, insyaAllah. Jadi berkenaan dengan takwa pun banyak ciri-cirinya. Bagaimana yang kita selalu baca di awal surah Al-Baqarah pun Allah nyatakan sudah. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Jadi orang yang bertakwa ialah orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan salat, menginfakkan sebahagian daripada rezeki Allah, kemudian beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan kitab yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang percaya dan yakin hari akhirat, mereka itu di atas petunjuk Allah dan mereka itu berjaya. Orang yang berjaya dan kejayaan yang hakiki adalah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang tanda-tanda orang yang bertakwa. Di antara lain lagi bahawa Allah menyatakan wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan Allah, mohon ampun kepada Allah, dan bersegeralah, carilah, kejarlah
surga yang seluas langit dan bumi. Yang surga yang luas itu adalah disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa dia? Ataupun apa ciri orang yang bertakwa yang dalam ayat ini, yaitu allazina yunfiquna fis sarai wad dharra wal kazimina al ghaiza wal 'afina 'anil nas. Ciri-ciri orang yang bertakwa lagi ialah orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah sama ada ketika senang dan susah. Jadi waktu senang dia infak, waktu susah pun dia infak. Kemudian pemaaf, memaafkan manusia dan menahan marah. Menahan marah, wal kazimin al ghaiza wal 'afina 'anil nas. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan dengan kerja-kerja ini ataupun amal-amal ini membolehkan kita untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain lagi, ini pun kita nak tanamkan dalam hati kita tuan-tuan ya. Inna Allah astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun wa'adan alaihi haqqan fit tawrat wal injil wal quran wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikumul ladzi bay'atum bih wa dzalika huwal fawzul azim. Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang yang beriman akan jiwa mereka dan harta benda mereka dengan balasan bahawa mereka akan beroleh surga disebabkan mereka berjuang pada jalan Allah. Maka di antara mereka ada yang membunuh dan yang terbunuh. Balasan surga yang demikian ialah sebagai janji yang benar yang ditetapkan oleh Allah di dalam Taurat, dalam Injil, dalam Al-Quran. Dan siapakah lagi yang lebih menyempurnakan janjinya daripada Allah? Oleh itu, bergembiralah dengan jualan yang kamu jalankan jual beli itu. Ketahuilah bahawa jual beli yang seperti itu ialah kemenangan yang besar. Mereka itu ialah orang-orang yang at-taibun. Ini tuan-tuan ya. Jadi untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala, caranya juga ialah jihad di jalan Allah. Berjuanglah di jalan Allah sama ada dengan diri ataupun harta. Jadi gunakanlah harta yang Allah beri kepada kita untuk jihad di jalan Allah, untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Zalika wa zalika huwal fawzul azim. Itulah kemenangan yang besar. Keuntungan, kebahagiaan, kesuksesan yang sejati, yang hakiki ialah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan. Dalam ayat ini juga seterusnya Allah nyatakan siapa ataupun apa amalan-amalan yang boleh menyebabkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Pertama, at-taibun, orang yang taubat. Al-abidun, orang yang sentiasa beribadah. Al-hamidun, orang yang sentiasa memuji Allah. As-saihun, orang yang sentiasa mengembara, mencari ilmu. Ada juga ulama tafsir mengatakan as-saihun iaitu berpuasa. Ar-raki'un, orang yang rukuk. As-sajidun, orang yang sujud. Al-amiruna bil ma'ruf, amar ma'ruf, wan nahuna 'anil munkar, nahi munkar, wal hafizuna li hududillah, orang yang memelihara hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Wa basyiril mu'minin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Jadi tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, sekali lagi saya ingatkan diri saya, tuan-tuan dan puan, marilah kita gunakan masa hidup ini, masa yang ada ini untuk sentiasa
at-taibun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita sungguh banyak. Dosa saya, dosa tuan-tuan, perempuan sungguh banyak, tuan-tuan. Jadi caranya taubatlah. Allah Maha penerima taubat. Allah Maha pengampun. Allah sangat-sangat pengampun. Ghafara. Wa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Ghafur. Kemudian ghafar. Jadi sangat-sangat pengampun. Jadi oleh kerana itu kita bertaubat dan mohonlah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tuan-tuan, bagaimana yang kita sudah belajar ketika kita mengucapkan istighfar, fokus hati kita, fikiran kita, dan kita boleh bayangkan dosa-dosa yang telah kita lakukan itu. Setiap dosa yang kita lakukan itu istighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Memang tuan-tuan, bila kita renung, kita fikir, tafakur, maka sudah tentulah banyak dosa. Dosa yang berpunca daripada mata, daripada telinga, daripada mulut ataupun lidah, dosa daripada tangan, dosa yang berpunca daripada perut, kemudian dosa yang berpunca daripada kaki. Itu semua kita belajar dalam tasawuf, tuan-tuan. Maksiat zahir, maksiat batin banyak lagi, mungkin riya, mungkin sum'ah, mungkin takbur, mungkin hubbul jah, hubbud dunia dan sebagainya. Ini tuan-tuan, kita kena taubatlah. Taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ajilu bisalah qabla al-fawat. Wa ajilu bitaubah qabla al-maut. Bersegeralah kamu mengerjakan sembahyang sebelum habis waktu. Dan bersegeralah kamu bertaubat sebelum mati. Sebelum nyawa sampai ke halkum. Bila nyawa sampai ke gharar, sampai ke halkum, maka Allah tak terima dah taubat kita. InsyaAllah, mudah-mudahan tuan-tuan, sekali lagi saya ajak tuan-tuan, perempuan, sentiasalah kita beristighfar ataupun mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita tengok kaedah-kaedah yang diberi oleh Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, semasa kita istighfar, tundukkan kepala kita, kemudian bayangkan dosa-dosa kita, dan menangislah, teteskanlah air mata, air mata penyesalan, tuan-tuan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan perbanyakkan istighfar. Nabi SAW yang maksum pun mengucapkan istighfar. Ada riwayat mengatakan 100 kali, ada riwayat mengatakan 70 kali. Bagi kita yang tak maksum ini, walaupun nama maksum agaknya, tapi patutnya lebih daripada itulah. Jangan 100 sekali. Kalau Nabi 100 sekali, kita yang tak maksum ini mungkin lebih daripada itulah. 100 ke, 200 ke, 300 ke. Itu tuan-tuan. InsyaAllah dengan bertaubat, dengan istighfar, InsyaAllah membolehkan kita masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Taubat ini ialah kalau kita buka bab taubat panjang lebar, tuan-tuan. Kita kena menyesal, kita kena tarkuz zambi fil hal, kena tinggalkan serta merta dosa-dosa yang kita lakukan itu, kemudian berazam tidak melakukannya lagi. Itu syarat taubat. Andainya
bersangkut paut dengan manusia, maka kita kena kembalikan hak-hak yang pernah mungkin kita ambil, hak manusia. Jadi susah tu. Mungkin ialah terambil hak orang lain sikit, walaupun sikit. Kalau kita baca sejarah para aulia illah, tuan-tuan, Allah wallahu alam, macam Imam Abu Hanifah misalnya, ada orang pernah berhutang kepada beliau. Kemudian pada suatu hari dia mendekati rumah si piutang itu. Abu Hanifah tak mau berlindung di bawah pokok yang ada di dekat rumah orang yang berhutang tadi. Sampai begitu, tuan-tuan, takut dia kita kata mengambil manfaat daripada si piutang itu. Insya-Allah, tuan-tuan, hebat. Dia takut berdosa. Kemudian banyak lagi lah cerita-cerita lain, tuan-tuan, terutama cerita para wali-wali yang warak, yang warak-warak, tuan-tuan. Kita ni tak warak. Terutama di akhir zaman ini, kita ni sukar menghindari sesuatu yang syubhat. Apa yang kita makan hari ini, apa yang kita minum hari ini, banyak yang syubhat, tuan-tuan. Jadi tak warak lah kita ni. Allah Rabbi wallahu alam. Kadang-kadang kita yang sudah berumur ni pun semakin berumur semakin tak warak. Sebab apa? Sebab banyak makan yang syubhat. Apa di antaranya, tuan? Order je, online je. Siapa yang buat, siapa yang masak, dia pun tak tahu. Order je, nasi ayam. Nasi ayam siapa yang buat? Orang Melayu ke buat? Cina ke, nasi ayam Cina ke? Orang yang Grab tu dia ambil je. Itu masalah je. Subhat lah tu, tuan-tuan, kan? Wallahu a'lam, tuan-tuan. Ya Allah, ya Allah. Kononnya senangnya. Tak mau sembelih ayam sendiri, tak mau basuh ayam, tak mau goreng ayam, tak mau ini, tapi main order je. Supaya senang kerja. Tapi kita tak tahu, itu sebenarnya subhat. Kebanyakannya subhat, tuan-tuan. Kita tak jelas. Grab tu ambil daripada mana? Dari kedai mana? Ya Haji Fuad? Ya saya? Dari mana dia ambil? Kita pun tak tahu. Kita rasa, sedap lah. Sedap je. Yang kita fikir sedap. Kita tak fikir hukum tu. Gitu. Wallahu alam, tuan-tuan. Itu di antara lain lah. Belum lagi yang lain-lain. Wallahu alam. Tapi ada juga Grab-Grab yang kuat imannya. Apabila ada order, dia tak mau ambil di kedai yang non-Muslim. Dia kena cari di kedai yang yang Muslim. Wallahu alam, tuan-tuan. Kenapa sedap sangat? Pasal dia rebus ayam tu dengan sekali dengan campur lemak-lemak babi tu. Itu masalah tu. Sedap lah. Yalah, sedap lah. Sup dia tu sedap. Dia fikir sedap je, tak fikir subhat tu. Gitu masalah, tuan-tuan, Wallahu alam, kita kena taubatlah, tuan-tuan. Ini di akhir zaman ni, terutama pemakanan, minum dan sebagainya. Wallahu alam, tuan-tuan. Ya Allah. Termasuklah pakaian, makanan yang haram, minuman yang haram, pakaian haram menyebabkan doa tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakaian yang haram. Apa dia pakaian haram, tuan-tuan? Kita ada duit, suka beli dompet
dompet kulit buaya. Kan? Antara lain lah. Woi, bangga kalau dapat kulit buaya tu. Beg pula lagi. Kalau orang perempuan, beg. Oh, kulit buaya, kulit harimau. Adakah disamak kulit itu atau tidak? Itu masalahnya tu. Ya. Kalau disamak, disertu, bolehlah. Yakinkah kita kulit-kulit harimau, kulit buaya yang mereka jual itu sudah disamak? Rasanya tidak, tuan-tuan. Itu yang menyebabkan subhat tu. Tapi kita bangga. Ada jenama. Hebatlah beg awak ni. Hebatlah dompet awak ni. Branded. Tapi tak tahu benda tu. Halal ke tak halal ke? Ini masalah kita, tuan-tuan. Jadi kena taubat lah. Itu atas ibu tadi, kena taubat lah. Tinggalkanlah benda-benda yang subhat lah. Yang haram memanglah kita tinggalkan. Tapi yang subhat ni yang membimbangkan kita di akhir zaman ini, tuan-tuan ya. Kadang-kadang yalah kita tengok hadis-hadis akhir zaman ni memang banyak sesuatu yang meragukan kita. Gitu. Ada pula yang apa nama itu? Khamar, arak. Cuma 0.1% ya. Halal lah tu. Siapa kata halal? Nabi tak kata peratus-peratus ni. Tapi yang jelasnya khamar itu haram. Tak kira lah 0.1% ke 0.5% ke, yang haram tetap haram. Wallahu a'lam, tuan-tuan. Jadi hal-hal yang demikian kena kembali ke jalan Allah. Taubat ini maknanya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Barulah kita selamat dan insya-Allah barulah kita boleh masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, al-abidun, orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah mudah-mudahan tuan-tuan kita lakukan ibadah, sama ada ibadah fardu ataupun ibadah sunat, ataupun dengan kata lain ibadah khusus dan ibadah umum. Dan bila kita tengok hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila kita banyak melakukan yang sunat-sunat, maka amanlah hidup kita. Pendengaran kita dipelihara oleh Allah, tangan kita dipelihara Allah, kaki kita, bahkan fikiran kita pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, tuan-tuan. Tapi bila kita muhasabah diri, ya Allah, lemah sungguh. Saya lemah sungguh, tuan-tuan, dalam melakukan ibadah sunat ini. Wallahu alam. Tuan-tuan, macam mana witir? Buatkah tiap malam? InsyaAllah buatlah tu. Buat witir ni perlu kita buat tiap malam. Walaupun sunat, tapi kita kena buat tiap malam. Tapi lemah kita ni begitulah. Witir berapa banyak, tuan-tuan? Mungkin 11. Kita kurangkan sikit pasal lemah, 3. Lemah lagi 1. Sebenarnya witir lah. Berapa kan? 1 rakaat. Lemah kita ni, tuan-tuan. Kita ni selalunya ambil yang sekurang-kurangnya, kan? Sembahyang duha berapa? Afdalnya 8. Sekurang-kurangnya 2. Selalu kita ambil 2 je. Itu menunjukkan kita ni lemah, tuan-tuan, kan? Baca Quran macam mana? 1 juzuk 1 hari? Tak. Susah. 1 muka surat 1 hari. Lepas tu saking kelemahnya 1 ayat 1 hari.
Lemah sungguh kita ni tuan-tuan. Ya? Gitu. Itulah bila kita baca kisah para sahabat, para ulama-ulama, para wali Allah, sungguh hebat ibadah mereka tuan-tuan. Jadi dikatakan 100 rakaat. Imam Malik sampai 300 rakaat. Kita rasanya Allah 23 rakaat sembahyang tarawih pun ramai minta ampun lah. Kan? Macam mana Tuan Imam malam ni 23? Allah dia kata. Buat 8 je. Campur 3 11. Buat 23, itu yang selalu kan. Kalau buat 23, kalau 8 tu apa sampai belakang lah. Buat 23, tinggal 3 sok saja lagi. Tengok lemah tak lemahnya kita ni tuan-tuan ya. Kononnya ikut sunnah, ikut Nabi. Allah Rabbi. Lebih baik tak payah kata begitulah. Aku ni malas. Baik, lebih elok kata begitu tuan-tuan ya. Jangan sandarkan kepada Nabi kan. Nabi sembahyang malam dia sampai bengkak kaki, sampai bengkak betis. Maknanya lama lah tu sampai subuh. Kita kononnya ambil 8 dan ikut Nabi. La ilaha illallah. Kadang-kadang ada pula yang berhujah, dia kata ikut Sayyidina Umar ke ikut Nabi? La ilaha illallah. Katakanlah kita ni lemah. Gitu ya. Kita ni malas, itu dia jawapan yang tepatnya, kan? Ada hujah-hujah begitu, ya. Jadi, tuan-tuan, abidun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah. Kalau boleh tambahlah sunat-sunat, tuan-tuan ya. Yalah, tapi saya yakin tuan-tuan memang buat benda ni. Cuma kena istiqamah. Itu yang selalu kita ingatkan selepas Ramadan. Ramadan ya Allah tuan-tuan, apa saja kita buat. Yang sunat-sunat. Sepatutnya kita teruskanlah selepas Ramadan itu. Kan? Ramadan itu latihan. Jadi latihan itu berkesan apabila kita teruskan amalan-amalan Ramadan. Kemudian lagi tuan-tuan, Al-Hamidun, orang yang memuji Allah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan saya yakin tuan-tuan dan perempuan pun banyak memuji Allah. Dalam semayang memanglah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Fatihah wajib. Maknanya di awal di ayat yang kedua tu kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillahi katsira. Pujilah Allah sebanyak-banyaknya. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan, sebab kita yakin, kita nampak dengan mata hati kita, bahkan dengan mata kasar pun kita nampak nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah beri kepada kita. Itu yang kita puji Allah. Terima kasih wahai Allah, terima kasih wahai Allah. Dalam bahasa kita lah. Terima kasih Allah Engkau lah bagi itu. Terima kasih ya Allah Engkau terbagi ini. Ya Allah terima kasih Engkau sudah beri ini. Telah kurniakan kepada kami ini, itu, sehingga kita nak hitung nikmat Allah pasti tak terhitung. Cara mudah tuan-tuan, nikmat yang ada pada badan kita ni, tubuh badan kita ni. Alhamdulillah. 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 Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kan? Alhamdulillah Engkau beri rambut kepada aku, wahai Allah. Di dalam tu otak lah. Allah terima kasih Engkau bagi otak kepada aku, wahai Allah. Alhamdulillah ada otak. Kalau Allah tak bagi otak kepada kita, apa jadi tuan-tuan? Kal an'am, macam binatang. Kan? Alhamdulillah ada otak. Alhamdulillah, apa lagi dalam tu tuan-tuan?
macam-macam. Alhamdulillah engkau beri kepadaku kepala yang tempurungnya sangat keras. Keras ni tuan. Asal Allah bagi keras ni. Tak lembut, tak lembek. Allah nak jaga otak tu. Simpan dalam tu. Kalau lembut, lembek, mudah pecah. Ini kita kata tuan-tuan susah nak pecah ni. Itu jugalah usaha kita pakai motor, bawa motor dan helmet. Pada hakikatnya nak jaga otak kita tuan-tuan. Jadi bagus peraturan tu. Jangan kata ni susah lah, dekat ini pun nak pakai helmet juga. Tak tuan-tuan. Pasal kita nak jaga otak kita. Wallahualam. Kita dengar azan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, marilah kita memperbanyak puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah, memanglah kita ni disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selepas solat kita kena bertasbih 33, hamdalah ataupun tahmid 33 dan takbir 33. Mengapa Nabi suruh begitu? Jadi kita kena fikir tuan-tuan supaya kita ni banyak memuji Allah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebagai penghayatan macam yang saya sebut tadilah, ingat ataupun tengok nikmat-nikmat yang ada pada diri kita dulu, kan? Alhamdulillah, alhamdulillah. Kiralah daripada ujung rambut sampai ujung kaki, tuan-tuan. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Jadi kena ada penghayatan, tuan-tuan jangan tak ada penghayatan Jangan hanya sekadar mengucapkan hamdalah ataupun tahmid tapi tak ada penghayatan. Dia kena hayati betul-betul. Kena tadabbur, kena tafakur, tuan-tuan. Baru dia meresap ke dalam jiwa kita. Terima kasih wahai Allah, Engkau beri rambut kepada aku. Andainya tak ada rambut, apa jadi kepala aku ni? Tuan-tuan fikirlah tu. Kalau tak ada rambut, apa jadi? Botak kan? Botak cantik. Minta maaf lah. Yang botak Di samping itu rambut ini untuk perhiasan. Di samping untuk untuk melindungi kulit kepala kita daripada panas matahari. Itu sebabnya Nabi ada masanya dia panjangkan rambut dia. Pasal panas di padang pasir. Jadi dengan rambut agak terlindung sikit. Jadi alhamdulillah ada rambut. Alhamdulillah tadi macam otak ni. Tempurung otak kita ni, tempurung kepala kita ni keras, tuan. Alhamdulillah. Kalau Allah jadikan lembek, cepat pecah. Bila cepat pecah, otaklah pecah, apa jadi ni? Otaklah bertaburan dah. Apa jadi? Tak boleh dah hidup dah. Tak boleh berfikir dah. Alhamdulillah. Turun lagi ke bawah. Alhamdulillah Engkau beri mata kepada aku. 2 biji mata. Tanpa mata ni aku tak dapat melihat kebesaran-Mu. Tak dapat melihat matahari. Tak dapat melihat bulan. Tak dapat melihat bintang. Tak dapat melihat ciptaan-Mu, wahai Allah. Alhamdulillah. Terima kasih wahai Allah, Engkau jadikan mata pada aku. Tuan-tuan, ini alhamdulillah tu, baru dia kita rasa ada kesan ke dalam jiwa kita. Memang betul-betul berterima kasih kepada Allah. Itu sebabnya kalau kita baca Ihya Ulumuddin, andainya Allah tak bagi kita mata, tuan-tuan, apa jadi? Kacau hidup kita ni, kan?
Nak pergi masjid pun kena ada orang pimpin baru sampai ke masjid. Lah ni alhamdulillah tuan-tuan. Walaupun tak ada orang ini kita boleh sampai. Demikian juga nikmat-nikmat yang lain itu. Itu yang alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dia kena ambil masa tuan-tuan. Kadang-kadang kita ni ya Allah, tak sempat dah. Macam sibuk sungguh. Tasbih 33 tak baca dah. Tahmid 33, Allahu Akbar 33 tak baca dah. Pasal tu sibuklah. Sibuk Allah Rabbi tuan. Apa yang kita sibukkan? Berhentilah sekejap, berwiridlah sekejap. Gitu. Sebab ini Nabi suruh. Mengapa Nabi suruh? Supaya kita dekat kepada Allah, ingat nikmat-nikmat Allah. Tapi saya yakin tuan-tuan, perempuan insya-Allah taklah terburu-buru ataupun gelojo, ataupun kita kata apa namanya? Selalu je. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ciao. Itu orang apa tu? Gelojo lah. Cepat sangat. Tunduklah sikit. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini tak ada. Gapah-gapah. Tak sempat dan nak berdoa kepada Allah. Ini jangan tuan-tuan. Jadi Nabi suruh tu adalah sebabnya tu. Apalagi kalau kita dapat hayati zikir-zikir, wirid-wirid yang kita ucapkan itu. Termasuklah Al-Hamidun tadi, orang yang memuji Allah. Jadi caranya tuan-tuan itulah tadi, di antara lain. Tengok dulu yang ada pada diri kita ni. Allah, nikmat Allah. Alhamdulillah, Allah masih menggerakkan jantung aku. Kan? Ya, daripada lahir dulu sampai hari ini masih tetap pam lagi. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah masih bergerak lagi. Kalau sudah tak bergerak, tak dapat dah nak ucap alhamdulillah tuan-tuan. Itu masalahnya tu. Jadi kita kena hayati apa-apa yang kita pahami dan kita hayati apa-apa yang menjadi wirid kita tu. Kalau tak bergerak jantung sudah tuan. Bukan di bumi ini dah kita. Di bumi lain dah. Alam lain dah. Alam barzakh. Sekarang ni alhamdulillah masih gerak lagi. Ya, masih bergerak lagi. Alhamdulillah tuan-tuan. Jadi semasa gerak inilah kita nak banyakkan taubat, nak banyakkan ibadah, nak banyakkan memuji Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah tuan-tuan. Dengan itu nanti kita akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Insya-Allah. Banyak lagi amalan-amalan yang lain yang insya-Allah kita sambung akan datang tuan-tuan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.